Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar seri haluan insan. Okey, Muallim harap semua dalam keadaan yang sihat, ceria, semuanya terpelihara di rumah masing-masing. InsyaAllah maghrib nanti, bila masuknya waktu maghrib, kita akan masuk dalam tahun baru kalender Islam, kalender Hijrah, iaitu 1 Muharram. Jadi antara amalan yang ulama ajarkan kita akhir tahun ni nanti, sebelum masuknya awal tahun, kita baca doa akhir tahun. Bila dah azan maghrib tu, lepas tu kita baca doa awal tahun. Jadi bulan Muharram ni, bila kita sebut Muharram, kita akan terus teringat dengan peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Berlakunya peristiwa penghijrahan masa bulan Muharram, dan bulan Muharram Sayyidina Umar telah menetapkan 1 Muharram ialah sebagai tahun baru kalau dalam kalender Islam. Kalau kita kalender Masihi, Januari adalah bulan yang pertama kan. Tapi kalau dalam kalender Islam, bulan Muharram ialah bulan yang pertama. Muharram ni adalah satu bulan yang mulia. Muharram ni adalah bulan Allah. Banyak peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram. Antara amalan yang kita boleh buat, kita berpuasa sunat pada 10 Muharram. Jadi bulan Muharram ni sangat sinonim dengan perkataan hijrah. Sebab kita ambil peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita aplikasikanlah kehidupan kita. Macam mana kalau biasa orang bila nak masuk tahun baru je, orang akan pasang niat untuk berubah kan, ada azam apa, nak buat apa tahun ni. Jadi kita orang Islam, kita jadikan bulan Muharram ni bulan pertama dalam kalender Islam, untuk kita berubah ke arah yang lebih baik, untuk kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Dan berhijrah tu sebenarnya, nak berhijrah ke arah yang lebih baik sebenarnya bukan mudah. Dia adalah satu perkara yang susah, tapi kita kena ada niat untuk nak berubah ke arah yang lebih baik. Dan untuk berubah tu kita kena istiqomah. Kita kena istiqomah. Istiqomah tu maksudnya kita buat perkara tu berterusan. Jadi insya-Allah hari ini Muallimah nak kongsikan secara ringkas beberapa cara untuk kita istiqomah, berubah ke arah yang lebih baik. Yang pertama ialah kita kena ada matlamat yang jelas. Matlamat lebih kurang macam niat kan, macam kita belajar hadis yang pertama itu mengenai niat kan. Setiap amal perbuatan itu disertai dengan niat. Macam tu juga bila sebelum kita nak berubah, kita kena jelas. Kita kena tahu kenapa kita nak berubah. Kan, analoginya macam ni. Contoh, kalau kita nak pergi ke suatu tempat, kita mesti dah tahu kita nak pergi ke mana. Bila kita dah tahu kita nak pergi mana, lepas tu barulah kita fikir jalan mana yang kita nak lalu, lagi mudah untuk sampai ke destinasi tu. So macam tu juga, bila kita nak berubah, kita kena tahu kenapa kita nak berubah. Contoh, kita nak berubah ni sebab kita nak gembirakan hati mak kita. Jadi bila kita dah mindset macam tu, nanti barulah kita secara tak langsung kita akan jadi orang yang lebih rajin. Jadi kita akan selalu tolong mak sapu rumah, kita akan jadi rajin buang sampah, tolong buang sampah. Itu dia akan bergerak secara tak langsung sebab kita dah tahu matlamat kita nak gembirakan hati mak. Cara yang seterusnya ialah kita kena memperbanyakkan taubat. Sentiasa bertaubat. Taubat tu ialah kita menyesal dengan perkara yang kita lakukan, kita berazam untuk tidak lakukan lagi perkara kemungkaran tu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah cakap Allah suka dengan orang yang memperbanyakkan taubat. Allah suka dengan orang yang sentiasa menyucikan diri. Jadi bila kita bertaubat, bukannya selama-lamanya kita akan taat kan, sebab kita ni bukan seperti malaikat, bukan seperti rasul yang maksum. Sebab itulah Allah tu sifatnya adalah maha pengampun, maha menerima taubat. Jadi bila kita buat salah, kita taubat. Bila lepas tu kita buat ketaatan, taat,
Lepas tu nanti Allah bagi ujian, kita buat dosa balik. Lepas tu buat dosa, kita taubat balik. Macam tu. Macam yang Mu'alim pernah cakap sebelum ni, yang penting kita kena jujur kepada Allah. Seterusnya ialah kita kena memperbanyakkan berdoa. Kita kena berdoa kepada Allah. Kan, sebab Allah adalah juga yang memegang hati kita ni. Okay, Allah yang mentadbir diri kita. Kalau kita ada niat untuk berubah, tapi kalau Allah tak izinkan, tak boleh juga kan. Jadi sebab tu kita kena doa dekat Allah supaya Allah bagi kita kekuatan. Okay, doa ini adalah senjata orang Islam. Okay, kalau orang yang malas berdoa tu ialah orang yang sombong. Okay, orang yang tak berdoa tu ialah orang yang sombong. Kita kena banyakkan doa, minta ke Allah supaya Allah bagi kita kekuatan, supaya Allah izinkan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Seterusnya, untuk kita, macam mana kita nak istiqamah untuk berubah ke arah yang lebih baik, iaitu kita buat perubahan yang kecil dulu, buat perubahan ringan dulu. Bukan terus mendadak kita terus buat perubahan besar. Contohnya, kita tak pernah selawat, ataupun kita biasanya selawat berapa kali, 3 kali, kita selawat dalam solat sahaja. Tapi tiba-tiba awak terus nak selawat 1000 kali. Awak niat nak selawat 1000 kali setiap hari. Mungkin beberapa hari je awak bertahan, awak bersemangat. Lepas tu dah lama tu awak dah energi dah slow, dah tak buat dah. Sebab terus mendadak. Jadi apa yang awak boleh buat, sikit-sikit dulu. Mungkin awak boleh niat selawat 100 kali dulu setiap hari kan. Setiap hari awak 100 kali. 100 kali tu lebih ringan. Kiranya awak buat perkara yang kecil dulu, buat perkara yang ringan dulu. Janji istiqamah. Allah suka kita buat perkara yang kecil, tapi berterusan, istiqamah. Yang seterusnya ialah untuk kita kekal istiqamah untuk berubah ke arah lebih baik, penting untuk kita ada persekitaran yang membantu kita untuk berubah. Iaitu kawanlah, kawan, teman, kawan. Sebab kawan ni yang kita, selain daripada keluarga, kita sentiasa dengan kawan. Jadi kita kena ada kawan yang boleh membantu kita untuk berubah. Contoh, kalau kita nak jadi seorang pelajar yang cemerlang dalam pelajaran, jadi kita kena ada kawan yang sama-sama, yang boleh bantu kita, yang sama-sama rajin untuk belajar. Kalau kita kawan dengan orang yang malas, nanti lama-lama kita akan terikut dengan dia. Nanti kita takut kita pun sama-sama malas. Jadi penting untuk kita ada persekitaran ataupun kawan yang boleh bantu kita, yang boleh galakkan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yang terakhir ialah tak lain tak bukan, iaitu solat. Kena jaga solat, perbaiki solat dan sentiasa mengingati Allah. Solat tu sebenarnya dia ada satu rahsia tersembunyi. Kalau kita jaga solat, insya-Allah kehidupan kita akan lebih lancar, lebih baik, lebih teratur. Maksud maklumat tu, perbaiki solat tu maksudnya kita jaga solat di awal waktu. Kita perbaiki solat kita punya bacaan. Yang penting tu lah jaga solat pada awal waktu. Cuba awak istiqamah solat pada awal waktu. InsyaAllah nanti mesti ada perubahan yang positif dalam kehidupan awak. Alhamdulillah. Jadi itu adalah beberapa cara macam mana kita nak istiqamah untuk berubah ke arah yang lebih baik. Lagi tips daripada Mu'alimah. Sebenarnya kalau kita nak berhijrah ni sebab kita nak dapatkan kasih sayang Allah, kita nak dapatkan cinta Allah kan. Jadi kita sebagai anak, sebagai seorang anak, yang paling utama kita kena jaga hubungan baik dengan mak. Kalau kita nak dapat cinta Allah, kita kena jaga hubungan baik dengan mak kita dulu. Kita kena jaga adab dengan mak, kita kena jaga hati mak kita. Bila mak redha kita kan, bila mak kita senang hati dengan kita, barulah insya-Allah mudah untuk kita dapat kasih dan cinta Allah. Sahaja pesanan Mu'alimah untuk hari ini. Mu'alimah harap awak semua faham apa yang Mu'alimah nak sampaikan. Ini adalah peringatan untuk kita bersama. Mu'alimah harap kita jadikan bulan ni, awal Muharram ni, sebagai satu titik permulaan untuk kita jadi orang yang lebih baik. Jadi orang Islam yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik, jadi seorang abang atau kakak yang baik, yang lebih baik, jadi seorang adik yang lebih baik.
Okey, jadi jaga solat semua, jaga solat 5 waktu, selawat. Okey, Maklimah nak semua usaha untuk selawat 100 kali setiap hari. Yang dah istiqomah tu alhamdulillah. Okey, yang belum tu usahakan selawat 100 kali setiap hari. Jaga adab dengan mak ayah, jaga adab dengan adik-beradik. Okey, jaga hubungan dalam keluarga. Okay, kita kena jaga hubungan kasih sayang dalam keluarga kita masing-masing. Okay, insyaAllah itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.